اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung kita dah bincang sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 wahdaniyah. Sambung malam ni wahdaniyah pada sifat ke perbuatan? Jadi perbuatan lah. Okey, sambung yang ketiga wahdaniyah pada perbuatan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke surat 13, dan makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya, perbuatan Allah itu ialah. Ini yang ketiga. Sebagaimana yang kita sebut bulan lepas, ciri yang ke-6 ini ataupun sifat Allah Ta'ala yang ke-6 ini yang bernama wahdaniyah. Wahdaniyah ini apa dia? Wahdaniyah ini kita dah sebut bulan lepas, iaitu makna wahdaniyah ibaratun an nafyil kathrati fi dzati was sifati wal af'ali. Itu makna wahdaniyah. Dipanggil ibaratun an nafyil kathrati. Satu ungkapan merujuk kepada nafyi kathrati, ternafi bilangan. Fi dzati was sifati wal af'ali, ternafi bilangan pada zat dan pada sifat dan pada af'al, pada perbuatan Allah Ta'ala. Kita sambung malam ni nafil kathrati fil af'ali, ternafi perbuatan, ternafi bilangan pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kunci wahdaniyah dia panggil nafi an kathrah. Dia panggil nafi an apa ni, nafil kathrati, ternafi bilangan. Ternafi bilangan ini yang kita nak kena detailkan ialah ternafi bentuk bilangan. Tu tadi kalau sekadar asah biasa kita mudah faham. Yang kata wahdaniyah ni ialah ternafi bilangan pada Allah Ta'ala, itu umum. Maka kena detailkan ternafi bilangan ini, ternafi bilangan pada zat Allah Ta'ala, ternafi bilangan sifat Allah Ta'ala, ternafi bilangan perbuatan Allah Ta'ala. Baik lagi pendetailan lebih lagi apa yang ternafi. Ternafi zat, ternafi sifat, ternafi perbuatan, ternafi bentuk bilangan, jenis bilangan. Sama ada bentuk bilangan yang dipanggil muttasil ataupun bentuk bilangan munfasil. Itu muttasil dan munfasil itu dipanggil bentuk bilangan yang ternafi, yang dia nafi bilangan. Dan Allah Ta'ala ini asalkan ada bilangan saja, maka bukan Allah Ta'ala. Kerana Allah ni satu, tidak ada bilangan. Diri dia pun tidak ada bilangan, sifat dia pun tidak ada bilangan, dan perbuatan dia pun tidak ada bilangan. Maka kita nak faham tak ada bilangan tu, kena faham bentuk bilangan. Kita kena faham jenis ataupun bentuk bilangan. Baik, kita akan sambung malam ni. Tidak ada bilangan pada perbuatan Allah, sama ada dalam dua bentuk. Bentuk yang muttasil pun tak ternafi, dan bentuk yang munfasil pun ternafi. Itu dia panggil ternafi bentuk bilangan. Jadi bentuk bilangan tu yang kita nak kena faham secara detail. Adapun umum kita dah okey dah, umum kita dah faham. Umum ni nafi bentuk, nafi bilangan saja. Nafi bilangan Allah Ta'ala dengan makna nafi bilangan diri dia tak berbilang, zat dia tak berbilang, sifat tak berbilang, perbuatan tak berbilang. Tu panggil satu. Maka yang kita nak detailkan sedikit ini bentuk bilangan yang ternafi. Yang ada dua bentuk bilangan.
Sebab itulah apabila kita sebut wahdaniyah, kena tergambar dalam minda kita ada 6 bentuk bilangan. 2, 2, 2. Zat 2 bentuk ternafi, sifat 2 bentuk ternafi, dan perbuatan 2 bentuk ternafi. Dia panggil zat ternafikan muttasil, wahdaniyah zat ternafikan munfasil. Sifat wahdaniyah pada sifat ternafikan muttasil, dan wahdaniyah pada sifat ternafikan munfasil. Af'al pula, wahdaniyah pada af'al Allah Ta'ala, makna apa? Makna dia ternafi af'al Allah kan muttasil dan ternafikan munfasil. Muttasil dan munfasil. Itu istilah sahaja. Kalau kita tak berapa nak clear istilah, maka kita ubah, kita tukar kepada bahasa kita. Sebab tu kita kena faham dua-dua. Baik, yang kata af'al Allah Ta'ala dalam 2 bentuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, dan makna satu, hakikat satu tu makna, dan hakikat satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya itu ialah, ni kita nak tahu hakikat satu ni. Dia panggil hakikat tidak berbilan. Itu kena faham, hakikat tidak berbilan walaupun zahirnya satu. Itu kita kena tahu hakikat bilangan dan hakikat tidak berbilan. Hakikat satu pada perbuatan Allah itu ialah Allah Ta'ala jua yang menjadi buat beri ada. Allah Ta'ala jua yang menjadi perbuatan. Tu mana buat? Perbuatan, apa perbuatan tu? Beri ada. Dan buat beri tiada. Dia panggil ijad kulli mumkin wa i'damuhu. Tu dia panggil perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala ni dia panggil hakiki, hakikat perbuatan, sebenar-benar perbuatan. Apabila sebut perbuatan Allah Ta'ala, kena ingat makna dia. Apa makna perbuatan Allah Ta'ala? Makna perbuatan Allah Ta'ala ialah ijad, mengadakan tiap-tiap perkara mungkin, dan wa i'damuhu, dan mengadakan tiap-tiap perkara mungkin. Itulah dia panggil perbuatan Allah Ta'ala yang sebenar. Dia boleh mengadakan tiap-tiap mungkin yang sebelum ni tidak ada. Daripada tiada, dia boleh mengadakan tiap-tiap perkara mungkin. Dan wa i'damuhu, dan dia boleh menadamkan, dia boleh membinasakan tiap-tiap perkara yang mungkin. Itu dia panggil perbuatan Allah Ta'ala. Di dalam istilah kitab Jawi, kita akan bertemu dengan istilah memberi bekah. Itulah dia istilah kitab Jawi. Kita kadang-kadang apabila kita baca memberi bekah, kita tak faham makna beri bekah macam mana. Bukan ketak bekah, bukan tapak kaki kita, bekah kita, bukan. Makna memberi bekah ni, memberi kesan. Apa makna kesan? I'dam, ijad kulli mumkin wa i'damuhu. Makna memberi bekah, memberi kesan ni, dia boleh mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Tapi ingat, dia kulli mumkinat, tiap-tiap mungkin. Dia ini saja perbuatan Allah. Perbuatan Allah dia takluk kepada perkara mungkin. Dia tak takluk kepada wajib, dia tak takluk kepada mustahil. Ya, kalau orang tanya, dah kata Allah ni perbuatan dia mengada dan mentiadakan. Itulah termasuk dalam kudrah Allah, kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa, dia boleh mengada dan meniada. Tapi ingat, mungkin di belakang tu kena ada kaitan dengan mengada dan meniada perkara mungkin, perkara haruh pada akal. Dia tidak takluk kepada dua, tak berperanan, tak berfungsi dua benda. Apa dia? Perkara mustahil, itu bukan takluk qudrah. Dia tidak bekerja berperanan, bukan tugas dia, bukan peranan dia, bukan fungsi dia. Untuk mengadakan mungkin, untuk mengadakan perkara yang mustahil. Lepas tu orang kata, boleh dah
Allah Ta'ala cipta satu batu besar yang diri dia taruh akal. Ini imaginasi. Perkara mustahil pada akal. Ataupun boleh dia Allah Ta'ala buat anak dia, ataupun buat bapak dia, ataupun buat isteri dia. Boring dia duduk seorang single lama dah. Allah ni wahdaniyah, single pada zat. Wahdaniyah, satu pada sifat. Sifat dia pun single, tak berbilang. Perbuatan dia pun single, tak berbilang. Boring single ni. Dia kenapa dia tak rasa nak buat anak dia, nak buat bini dulu lah, jangan buat anak lagi. Buat bini dulu. Takkan nak buat anak tak ada bini. Kena buat bini dia dulu. Lepas ada bini, buat anak dia pula. Maka nak jawab isu, orang tanya isu ni, orientalis akan tanya kita, dia akan ambil hujah dan dia menggunakan hujah itu untuk tikan balik kita. Kena jaga. Untuk berdebat dengan orientalis barat, perlukan kepada ilmu asah akidah. Jadi, maka jawapan kita, bukan Allah tak mampu. Dia nak suruh kita jawab Allah tak mampu. Kalau Allah mampu, dia dah buat anak dia. Tapi sekarang Allah tak buat anak. Kalau dia mampu, dia dah buat isteri dia. Tapi sekarang dia tak buat isteri dia. Dia nak hidup single. Kalau kita hidup single, lemah. Allah Ta'ala single tu lemah, kuat. Satu dia tu dia kuat. Kalau dua, lemah dia. Kita kita dua tu kuat. Makin ramai makin kuat kita. Itu apa nama ni kita baharu lain. Maka jawab dia, jangan jawab Allah tak boleh, Allah tak mampu buat. Itu jawapan yang cuba orientalis nak supaya kita jawab Allah tak mampu. Itu nak menggelincirkan akidah kita. Jawapan dia ialah bukan fungsi dia, bukan kerja dia. Dia tidak akan buat, bukan kerja dia. Dia akan bekerja, berperanan, bertakluk, berfungsi kepada bidang tugas dia saja. Itu bukan bidang tugas takluk. Itu bukan bidang tugas kudrah. Jadi kudrah ini hakiki dia panggil. Hakikat kudrah, mengada dan meniadakan. Begitu juga perkara wajib. Wajib ni diri dia. Allah tak buat diri dia. Dia jadi sendiri pun dah. Buat orang lain buat pun dah. Dia sendiri buat pun dah. Lagu mana Allah? Tak ada lagu pun. Tu pening orang mengaji akidah peringkat awal, pecah kepala dia. Dia cuba fikir benda yang Allah tak suruh fikir. Dia kata Allah Ta'ala ni ada, dia tak ada mula. Dia tak boleh fikir di situ. Dia punya titik permulaan untuk dia cuba berfikir dan fikir mencari Allah. Dia kata Allah ada, tak ada mula. Baik, kalau ada, tak ada mula, maka Allah jadi sendiri. Tak. Allah dalam kitab akidah dah sebut Allah tak jadi sendiri. Kalau jadi sendiri baru, kerana jadi ada mula. Allah Ta'ala dia tidak ada orang buat dia. Kalau ada orang buat dia mujad. Dia bukan pencipta, dia kena cipta. Dia makhluk. Dia ada baru. Ada baru, sifat baru ada pada dia. Mana dia ada mula. Yang ketiganya, diri dia tidak buat, dia tak buat diri dia. Kenapa? Kerana buat diri dia itu termasuk perkara wajib. Diri dia itu termasuk wajib ada. Wajib pada akal ada diri dia. Antara wujub, dia panggil wajibul wujub, wajib ada, mesti ada. Apa dia mesti ada? Diri dia, sifat dia. Wajib ada. Wajib pada akal, kita putuskan adanya diri Allah ini wajib, bukan harus pada akal. Mustahil lagi lah. Maka perkara yang wajib pada akal, dia tidak takluk. Itu bukan tugas dia, bukan bidang dia. Dia hanya takluk pada bidang tugas dia saja. Bidang tugas dia apa dia? Mungkinat. Benarnya harus pada akal. Nak mengadakan kita harus, boleh. Dia nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Kita. Dan kita ni, kita sebut di tempat lain, di awal-awal dulu, di depan tu, kudrah. Kita nak memahami kudrah Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni ada sifat dia. Sifat kudrah pada Allah. Kita boleh memahami semata-mata sifat dia tanpa kita kenal takluk dia. Kita boleh faham.
kita boleh faham, kita boleh kenal kata Allah Ta'ala ni mempunyai sifat ataupun ciri yang ada pada zat dia yang bernama apa? Yang bernama kudrah, berkuasa. Tu yang dia boleh ada perbuatan tu. Dia ada sifat dulu, barulah dia ada perbuatan Allah. Nak faham sifat ni, kita faham semata-mata sifat dia, walaupun kita tak tengok lagi takluk dia, kita tak tengok lagi tugas qudrah. Apa fungsi qudrah? Dia boleh mengada. Mengada tu fungsi qudrah. Ni kita bincang ini dia panggil samarah. Tapi biar dululah, tak payah sebut samarah tu. Samarah sifat. Biar dulu, pening. Kita tak payah guna istilah kita panggil menggunakan istilah tanpa kita beri makna. Tapi kena kekal istilah tu. Jadi kita banyak menggunakan makna dan istilah. Ada setengah kita banyak menggunakan istilah, kurangkan makna. Itu kita pening. Kita pening. Duk gunakan mutasir, mutasir. Dia tak tahu apa makna mutasir. Itulah tu. Aku dia kata, hey, khatam ulan. Mutasir pun tak faham. Sebab salah satu metod kita, metod PNP, proses pengajian dan pengajaran, kita mengurangkan istilah, makna kita kurang, kita banyak menggunakan istilah dan mengurangkan pendetailan istilah. Itu betul, itu level master. Cuba tengok kita lecture, pensyarah kita lecture di Dewan Kuliah. Dia tidak akan mengulangkan benda-benda basic. Dia hanya menggunakan istilah. Dia tahu di depan kita ini orang yang dah upgrade, orang yang dah master dah. Tak perlu kita ulang. Tapi kita ni, peringkat kita ni, kita kena banyakkan makna dan istilah. Kalau kita guna istilah saja tak faham makna, menyebabkan kita pening. Itu lambat kita dapat. Macam kan mutasil, kita akan mutasil kita ulang banyak bentuk itu, walaupun kita tak cerita. Sebenarnya ternafi bilangan, dan bilangan tu ada bentuk bilangan dia. Ada dua bentuk bilangan, secara tersusun dan secara terasin. Tersusun itu dalam istilahnya dipanggil mutasil, terasin itu nama dia munfasil. Tu bentuk itu. Apabila kita faham bahasa Melayu, maka dan kita dah biasa sebut istilah, maka kita faham mutasil. Oh, jenis Allah Ta'ala ini, apa dia? Tidak, baik bilangan dia tidak termasuk bilangan. Bilangan macam mana? Bilangan yang jenis tersusun daripada beberapa juzuk. Maka tersusun daripada beberapa juzuk termasuk bilangan yang mesti ternafi. Walaupun kita faham, kita ni faham zahir, kita kata tak berbilang ni. Sebenarnya dari sudut ilmu kalam berbilang. Kenapa? Kerana proses air ini dia tersusun daripada beberapa juzuk molekul air. Banyak di dalam ni molekul air. Maka walaupun nampak satu botol air, maka hakikat sebenar menurut ilmu kalam dia masih dinamakan berbilang. Maka berbilang ini mesti ternafi. Allah ni dia ternafi bilangan zat dalam bentuk muttasil. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tersusun daripada beberapa juzuk. Beberapa juzuk tu kita dah bagi contoh dua. Beberapa juzuk tu dua. Dalam konteks apa? Dalam konteks tersusun ni. Yang kata tersusun ni, macam mana yang kata tersusun? Tersusun daripada beberapa anggota. Kalau kita contoh kita ada dua contoh beberapa juzuk ni. Kita ni tersusun daripada beberapa anggota, tangan, kaki, kepala, telinga. Anggota itu saling memerlukan untuk menyempurnakan satu kita. Itu contoh satu. Baik, tersusun ni contoh yang kedua apa? Yang kata ternafi zat Allah Ta'ala ini, zat dulu. Sifat kita dah bahas. Zat, kita ulang sekali lagi. Ternafi zat dalam bentuk yang tersusun. Contoh apa tersusun nombor dua? Satu tangan. Tetap satu tangan ini dinamakan bilangan. Kita nampak satu ni, tangan ni. Menurut ilmu kalam, tangan ini berbilang. Maka Allah tak berbilang. Dia tak serupa dengan tangan. Maka kenapa tangan tersusun dinamakan mutasil dalam bentuk yang tersusun tangan walaupun satu? Kerana proses kejadian
Allah Ta'ala cipta tangan tersusun daripada beberapa juzuk. Apa dia? Pertamanya juzuk kulit, yang keduanya juzuk isi, yang ketiganya tulan, yang keempatnya darah. Itu dia panggil tersusun daripada beberapa juzuk. Itu bentuk pertama yang ternafi. Apabila kita kata wahdaniyah, satu pada zat, kena faham di minda kita ternafi bilangan satu pada diri ni ada dua. Sama ada bentuk bilangan itu tersusun, ternafi, ataupun bentuk bilangan yang terasin, mufasid. Terasin mudah. Pemakna terasin, dua botol. Itu terasin. Ada satu zat yang asin, yang sama tarah zat dia. Botol ini ada satu lagi yang sama, dua. Ini dia panggil ternafi bentuk bilangan yang munfasil. Ini munfasil, ini muttasil. Tu faham. Sifat pula. Sifat baik, kita tak ulang sifat. Kita ulang zat aja. Masuk pula malam ni perbuatan. Baik, perbuatan Allah Ta'ala ni dia satu. Perbuatan tu ingat, perbuatan tu dia bukan takluk. Detailnya, tapi perbuatan tu asalnya kalau nak detailkan dia bukan takluk lah. Tapi kita kasar-kasar ni kita panggil takluk jugalah. Dia asalnya bukan takluk, dia samaratus sifat. Baik. Nanti masuk kudrah, yang tu kita detailkan kudrah. Kita akan detailkan kudrah. Kita contoh benda yang sekitar kita. Benda sekitar kita. Contoh kita, apa takluk kudrah pada kita, apa takluk kudrah pada lampu. Kita bagi contoh. Lampu tu dia ada takluk kudrah dia. Baik. Perbuatan ni dia nak, kalau dia tak ada sifat di diri dia tidak akan ada perbuatan. Dia kena ada sifat kudrah. Apabila dia ada sifat kudrah, maka dia ada peranan dia, fungsi dia, kerja dia. Apabila dia ada berkuasa, maka dia boleh berkuasa. Dia boleh kuasa apa? Mengada. Ni yang kita nak, mengada. Jadi mengada itu kita panggil perbuatan Allah Ta'ala. Maka perbuatan Allah Ta'ala, af'al dia ni, af'al Allah Ta'ala ni satu. Kita faham asah dulu. Takluk tu biar dulu. Kita cerita di awal tadi, kita boleh faham sifat semata-mata tanpa memahami takluk, tanpa memahami peranan dia, walaupun dia tak bekerja. Tapi kita faham sifat tu ada di zat dia. Contoh macam mana? Kita faham Allah Ta'ala ni ada sifat yang bernama qudrah. Ada sifat yang nama qudrah. Dan apabila ada qudrah, dia ada keupayaan untuk berfungsi, untuk berperanan, untuk berkuasa. Walaupun kita tengok tak nampak lagi apa kuasa dia, dia tak mengada lagi. Kita boleh faham semata-mata sifat. Ini ulama nak bincang, boleh tak kita faham semata-mata sifat tanpa kita faham takluk? Sebab takluk ni dia bukan fardu ain. Bukan fardu ain, dia hanya fardu kifayah. Sebab tu kita asal dia tak ada takluk. Takluk ni dia ekstra ilmu. Baik, contoh macam ni. Contohnya kita ambil lah satu pisau yang tajam. Kita nak faham sifat yang ada pada si pisau tanpa kita melihat peranan pisau, fungsi dia. Ni step pertama, faham dulu sifat yang ada di pisau. Yang kedua, kita faham peranan dan fungsi pisau, sifat yang ada pada pisau. Ulama nak bincang supaya kita faham. Step pertama, faham dulu sifat yang ada di pisau. Step yang kedua, ada jenis sifat yang dia ni perlu kepada kerja lebih. Itu dia panggil takluk. Dia tak semata-mata hanya berada di pisau, tapi dia perlu berkehendak kepada kerja dia ekstra. Itu panggil fungsi dia. Dia nak berfungsi dengan sifat yang ada pada dia. Step pertama, cuba kita faham dulu sifat yang ada pada pisau itu. Apa dia sifat? Sifat pada pisau ni antara sifat ma'ani dia tajam. Tajam tu sifat ma'ani. Boleh nampak di pisau tajam. Baik, kita tengok pisau ni tajam. Faham tak kita tajam tanpa kita tengok peranan dia? Kita tak hirih benda lagi. Hirih tu dia panggil fungsi dia. Kita tak buat sembelih lagi, kita tak buat potong benda lagi. Kita tengok tajam ni, maka kita faham pisau ni dia ada keupayaan. Tajam itu kerana dia ada tajam. Apabila tajam, dia ada keupayaan untuk memotong, walaupun dia masih belum potong. Dia tak memotong lagi, tapi ada tak ada keupayaan dia? Ada.
Maka keupayaan untuk memotong walaupun dia tak potong, itulah dia kita panggil, kita cuba memahami dengan akal kita sifat tajam yang ada pada pisau. Kita boleh faham. Apabila kita tengok dia berfungsi, dia potong, oh tajam. Dia memotong. Tu dia panggil. Faham dulu sifat yang ada pada zat dan faham takluk dia. Sebab itulah ni benda ni konsep asah. Untuk kita faham asah sebelum kita faham yang takluk. Kerana takluk tu dia ekstra, dia tambahan. Contoh kita ada sifat yang ada yang nama dia pendengar. Allah Ta'ala ni ada sifat ma'ani yang nama dia sam'un, sami'un. Innallaha sami'un basirun. Dua sifat ma'ani Allah jelas dalam Quran. Sami'un, maha mendengar. Kenapa dia maha mendengar? Kerana dia ada sifat pendengar yang ada di zat dia. Sifat pendengar ni ada di zat dia. Sebab itulah dia tak tuli. Kenapa dia tak tuli, tak pekak? Kerana dia ada sifat pendengar. Walaupun dia tak mendengar, kita tak boleh kata dia ni tuli, tak boleh. Itu kena faham sifat dengan peranan dia. Macam kita duduk tidur. Apabila kita tidur, orang tanya kita, dia kata, ni, cuba mu tengok, kita duduk tidur. Kita kata, apabila tidur, kita ataupun kita pejam mata, kita tengok orang duduk sebelah kita, tak nampak lah, kita pejam. Jangan duduk sebelah kiri kanan, depan, tak nampak. Tidur, ataupun pejam mata. Boleh tak kita kata, mu ni buta sungguh lah. Tak boleh kata buta. Kerana ada sifat dia. Cuma dia tak takluk saja, dia tak berperanan, tak berfungsi. Kita tak boleh kata buta. Ketika dia tidak melihat, maka kita tak boleh kata dia buta. Cuma kita kata dia tak melihat. Kenapa tak nampak tu? Sebab dia tak melihat. Cuba dia lihat, dia lihat nampak. Sebab dia ada sifat. Begitu juga nak faham konsep sifat jenis ada di zat Allah Ta'ala. Beza di antara sifat dengan takluk dia. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan dan buat beri tiada menjadi perbuatan beri ada dan perbuatan beri tiada. Tiap-tiap sesuatu tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Ini kan mutasil. Dan tiada ada sekali-kali. Ini kan mufasil. Dia tak ceritalah tunggu kita ni sebab ni kita asah. Baik, settle yang pertama dulu. Dan tiada ada sekali-kali isyarat kepada bentuk yang kedua, bentuk bilangan yang memfasil pada perbuatan. Baik, kita settlekan dulu wahdaniyah pada af'al ternafi bilangan perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk yang muttasil, dalam bentuk yang tersusun. Ni mana dia? Dan tiada, kita ulang sekali lagi, satu perbuatan Allah Ta'ala ni ialah Allah Ta'ala sahaja jua yang menjadi perbuatan. Beri ada dan beri tiada. Tiap-tiap sesuatu tidak bersekutu dengan siapa-siapa. Apa makna dia? Ringkas dia. Makna ringkas dia, perbuatan Allah Ta'ala ni yang kata ternafi bilangan pada perbuatan. Tu kena faham dulu perbuatan tu. Tu kita jelas awal panjang tadi perbuatan, kena faham perbuatan. Sebut perbuatan kena kepada mengada dan mentiada, tu je. Mengada dan mentiada tiap-tiap mungkin. Baik. Apabila kita kata ternafi perbuatan Allah Ta'ala ni dalam bentuk yang pertama, dia ada dua bentuk. Ternafi perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk yang mutasil dulu, dalam bentuk yang tersusun. Apa makna dia? Makna dia, dia cerita buah, ringkas je makna dia. Makna dia, perbuatan Tuhan tidak berkongsi dengan zat yang lain pada menjadikannya, pada mengada dan meniadakan. Dia tidak berkongsi dengan zat lain, tidak sharing, tidak ishtirak dengan zat yang lain untuk mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Kata kunci dia, bentuk pertama ni yang ternafi perbuatan Allah Ta'ala yang kata satu pada perbuatan ini, satu pada perbuatan
iaitu ternafi perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk yang berkongsi. Kita tak nak guna mutasil direct. Dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk yang berkongsi dengan zat yang lain. Apa dia berkongsi? Berkongsi mengada dan meniada. Bukan makna satu zat yang lain. Dia berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi mengada. Sharing. Zat yang lain pun mengada, dia pun mengada juga. Itu dia panggil share. Ada zat yang lain mengada, buat, dia pun buat juga. Allah Ta'ala pun buat, ada zat yang lain pun boleh buat. Makna kalaulah ada lagu tu, maka dipanggil berbilan. Berbilan perbuatan, bukan satu. Sedangkan Allah Ta'ala ni qul huwallahu ahad, ahad pada af'al, ahad pada perbuatan. Dia nak buat apa, nak buat kita, dia tak sharing dengan orang lain. Bukan makna separuh badan yang aku buat, kaki ni zat lain buat. Tak. Semua ahad satu, dia tak share dengan orang lain. Itu makna satu pada bentuk yang pertama. Dan bentuk kedua pula, dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini bentuk kedua. Dan tiada ada sekali-kali perbuatan lain yang memberi bekah. Tu makna perbuatan tu. Perbuatan yang memberi bekah. Tiada ada sekali-kali perbuatan, ini perbuatan yang memberi bekah, perbuatan sebenar, perbuatan hakiki. Orang yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, sekatu je dia punya bentuk yang kedua, ringkas. Kesimpulan dia, apa yang kita ringkaskan, kita simpulkan, pendek saja dia punya makna ternafi perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk munfasil. Jadi ternafi bilangan perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk kedua, bentuk munfasil. Dengan mana apa? Dengan mana tidak ada perbuatan. Tidak ada perbuatan yang lain, ni dia munfasil ni. Ada perbuatan yang asin, yang sama level dengan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Tuhan. Sama macam mana? Sama power, sama level, sama-sama memberi bekas. Tadi sharing. Tadi dia sharing dengan zat lain. Sharing buat. Ni perbuatan asing, bukan sharing. Ada sifat kudrah. Ada zat lain yang ada sifat kudrah. Kudrah yang lain tu, sifat kudrah yang lain tu ada perbuatan sama dengan perbuatan Allah. Apa dia sama? Sama-sama memberi bekah. Contoh, mudah contoh. Zat yang lain ni contoh manusia. Manusia ni ada sifat kudrah, dan apabila ada sifat kudrah, dia boleh berkuasa. Perbuatan manusia ini sama level dengan perbuatan Allah. Apa makna sama level? Sama-sama boleh mengada dan meniadakan benda mungkin. Itu ternafi. Tidak ada satu sifat ataupun tidak ada satu zat yang lain yang mempunyai perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Kalau kita i'tiqad kita juga ada perbuatan yang sama perbuatan Allah, maka kufurlah. Kenapa kufur? Terungkai satu akidah. Apa dia akidah? Terungkai wahdaniyah pada af'al. Terungkai wahdaniyah pada af'al yang kita kena i'tiqad, kena pegang secara jazam, secara kemah, secara kejap, bahawasanya Allah Ta'ala ni satu pada perbuatan. Dia tak sharing dengan perbuatan orang lain, dan dia juga tidak ada perbuatan zat lain yang menyamai dengan perbuatan dia. Kita boleh buat benda yang daripada tak ada boleh jadi ada. Allah Ta'ala pun boleh buat benda yang daripada tak ada boleh jadi ada. Makna sama. Jadi dua Tuhan pula. Dua sifat kudrah. Tu mustahil. Tu settle. Ini nak huraian. Jadi dia nak hurai apa dia ni? Dia nak hurai mendetailkan tentang
wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada perbuatan. Kita dah faham dah kesimpulan perbuatan Allah Ta'ala ini, dia esa pada perbuatan dengan makna ternafi bilangan pada perbuatan Allah Ta'ala dalam dua bentuk. Sama ada bentuk itu bentuk yang tersusun. Apa makna tersusun? Iaitu bentuk yang sharing, berkongsi dengan zat yang lain pada mengada dan meniadakan. Itu bentuk pertama. Dia tidak sharing, tidak berkongsi dengan zat yang lain pada mengada dan meniadakan. Itu dia panggil bentuk yang muttasil. Ataupun ternafi bilangan perbuatan Allah Ta'ala ini dalam bentuk yang kedua, bentuk munfasil. Bentuk apa yang kedua ini yang ternafi? Iaitu dengan makna ternafi perbuatan Allah Ta'ala yang ada zat lain mempunyai perbuatan yang sama. Itu ternafi. Itu dia panggil satu tu. Kalau ada perbuatan zat lain juga ada perbuatan, manusia juga ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah, makna dua perbuatan, dua af'al. Kita ni ada perbuatan ni, itu dipanggil perbuatan yang majazi, yang kita akan bahas di depan, di qudrah. Dia panggil qudrah baru. Qudrah hakiki, qudrah Allah yang bersifat qadim. Kita pun ada qudrah, tetapi qudrah baru, bukan hakiki. Yang kata perbuatan hakiki adalah perbuatan Allah, perbuatan yang memberi bekah. Kita perbuatan, tapi perbuatan yang tidak memberi bekah. Apabila perbuatan tidak memberi bekah, dia tak panggil perbuatan, dia tukar nama, dia panggil usaha. Tajuk ni dia akan bincang bab usaha, tapi tak sempatlah malam ni. Ini pun tempat yang pening. Usaha ikhtiar. Usaha kita ni hanya usaha saja. Sedangkan semua Allah Ta'ala. Usaha ni nampak aja keluar di kita. Sebenarnya semua Allah Ta'ala plan semua. Ajar ni tempat yang berlaku kesilapan pahaman antara Al-Sunnah dengan Jabariyah dan Mu'tazilah. Sikit saja beza. Perbezaan firqah lain. Dia beza sikit. Baik, kita baca sikit dulu, kemudian kita sambung bulan depan. Bulan depan. Maka ni dipanggil fa'ut tafriq, huraian af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah. Maka tiada ada sesuatu yang bergerak dan diam dan basah dan kering dan lainnya lain daripada basah dan kering, melainkan istisna yang kata tiada ada sesuatu yang bergerak, diam, basah, kering, melainkan Allah jua yang menjadikan sekalian itu. Melainkan Allah sahaja yang menjadikan sekalian itu. Apa dia? Basah, gerak, diam, kering. Tu. Tiada bersekutu, tiada berkongsi dengan siapa-siapa. Tidak ada berkongsi dengan zat yang lain. Kongsi buat basah, buat kering, buat gerak, buat diam. Tak berkongsi dengan sesiapa. Itu dia panggil satu perbuatan dia. Sama ada yang ni sifat perbuatan. Sama ada yang baik, sama ada perbuatan yang baik. Atau jahat, atau perbuatan jahat. Mana perbuatan baik, perbuatan jahat, semua satu. Allah Ta'ala buat semua. Seperti iman dan ta'at. Iman, siapa nak beriman? Allah Ta'ala buat. Tu dia panggil suruh. Nanti akan datang, kita akan belajar. Suruh Allah dengan reda Allah tak berlaziman. Ada dia suruh, tapi dia reda. Ada dia tak suruh, dia ada dia suruh. Dia suruh, beriman tu dia suruh. Dan dia reda. Dia reda dengan iman. Ada yang dia tak suruh, kufur. Dia suruh tak suruh kufur. Maka dia reda tak dengan kufur? Dia tak reda. Ini kita akan bahas depan. Baik. Kufur, iman, semua Allah Ta'ala, perbuatan Allah. Dan maksiat sama. Ta'at, kufur, iman, maksiat.
Maksiat ni tiap-tiap perkara dosa, sama ada dosa kecil ataupun besar. Tu dipanggil maksiatun. Tiap-tiap perkara dosa maka dinamakan maksiatun. Sama ada yang kita usaha ataupun tiada. Seperti kita lambun akan suatu benda. Kita usaha ataupun kita tak usaha. Semua perbuatan Allah Ta'ala. Bukan perbuatan kita. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita. Tidak ada sedikit pun campur tangan daripada kita. Kita bergerak, usaha kita. Tu dia tak panggil perbuatan, dia panggil usaha. Seperti kita lambun akan suatu benda, maka Allah yang menjadi gerak tangan kita itu. Dan Allah menjadi qudrah pada kita. Allah Ta'ala menjadikan gerak tangan kita, dan Allah menjadikan qudrah pada kita. Ini kena faham. Bersama-sama dengan gerak tangan kita itu, dan Allah juga yang menjadikan naik ke atas benda yang kita lambun itu, dan Allah juga yang menjadikan jatuh balik benda itu ke bumi. Satu. Dan tu contoh kedua. Baik, contoh pertama, kita lambun suatu benda ke atas. Kita lambun suatu benda, maka Allah yang menjadikan gerak tangan kita. Ni kita lambun. Tangan kita boleh bergerak. Nampak dah, itu perbuatan gerak kita. Dia panggil perbuatan kita, gerak. Satu, kena faham dulu ada dua benda di sini yang kita kena jelas. Pertama, perbuatan kita. Perbuatan gerak. Kita lambun tu perbuatan kita. Satu. Yang kedua, maka yang menjadi gerak tangan itu, maka Allah yang menjadikan gerak tangan itu. Kita faham di sini, pertama kita faham perbuatan baru. Maka perbuatan baru itu, gerak lempar naik itu, perbuatan kita, siapa yang buat? Adakah kita? Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala mencipta, menjadikan gerak pada baru, pada kita. Satu, settle. Yang kedua, dan Allah menjadikan kudrah pada kita. Yang kedua, pertama kita faham Allah menjadikan perbuatan. Satu. Yang kedua, kita kena faham Allah Ta'ala juga menjadikan kudrah pada kita. Bukan hak kita. Apa dia kudrah? Sifat kudrah pada kita. Apa dia sifat kudrah pada kita? Mudah faham, tenaga. Yang boleh angkat tangan ni pasal ada tenaga. Tenaga kuat dalaman kita. Tak larat sebab tak ada tenaga. Kenapa tak larat sangat? Letih, lemau. Tak larat Ustaz. Letih sungguh hari ni. Larat dengan tak larat tu sifat. Sifat kudrah, kuat. Kudrah tu kan kuat, perkuasa, kuat. Kalau tak larat, kita kena tambah sifat kita, tambah ubat kuat. Kena ambil tongkat Ali. Bertongkat Ali. Tak cukup tongkat Ali, kena ambil tongkat Musa. Tongkat Ali, tongkat Musa. Apa dia? Sambung dia. Tubik tahi tak berasa. Orang Kelantan lah, dia tambah. Tongkat Ali, tongkat Musa. Jadi dia antara Nabi Musa ni Nabi yang kuat, Nabi yang gagah. Gagah Nabi Musa. Nabi dalam 25 Nabi selain daripada Nabi kita tidak ada tandingan, dia paling kuat. Kalau 25 Nabi, kesempurnaan kudrah, kekuatan, keperkasaan Nabi kita. Walaupun kita baca sirah yang ditonjolkan keperkasaan dia ialah Nabi Musa. Dia boleh angkat Nabi Musa ni satu tudun telaga tu sebelum dia teka anak Nabi Syuaib tu kan. Anak Nabi Syuaib berkenan dengan dia tu dua benda ciri yang ada pada Nabi Musa. Pertama, soleh, bagus. Dia tengok masa tu dia tak kenal Nabi tu, Musa tu Nabi. Tapi kita jangan panggil Musa, kena panggil Nabi. Ni orang panggil Muhammad gitu je. Tak ada adab, jangan panggil Muhammad je, kerana panggil gelaran dia.
Panggil Ibrahim, panggil Musa. Ingat macam ke Musa kawan kita je. Dia tu level Nabi. Dia Nabi Musa. Jangan kata Musa. Mu ni teruk lagi pada Musa. Musa mana? Musa kawan kita tak apa. Nabi Musa alaihissalam. Jadi antara ciri yang ada pada Nabi Musa yang boleh memikat hati anak Nabi Syuaib, pertamanya soleh. Bagus Nabi Musa. Jalan dengan anak dia tak tengok kat aurah anak dia. Yang kedua dia tolong. Tolong apa? Tolong angkat penutup telaga untuk beri minum kepada kambing yang dibela oleh anak perempuan Nabi Syuaib. Anak perempuan Nabi Syuaib dia salihah. Dia tengok ramai orang pakat nak bagi makan kambing, semua laki, maka dia tunggu. Habiskan dulu pengembala kambing laki tu, baru nak pergi bagi minum kambing dia. Oleh kerana Nabi Musa tengok kesian dekat orang perempuan ni, kita kena tengok perempuan kesian, kena tolong. Kalau laki tak tolong, jangan harap nak tolong laki. Pancik motor ke, motor habis minyak, jangan, buat sendirilah. Kalau perempuan nak anak dara, bini orang pun tak apa nak tolong. Nak anak dara, celapok pergi tolong. Biar masuk lewat ofis pun tak apa, sanggup tolak motor. Tolak motor nak dara. Jam sungguh bini kata. Nak tolong ikhlas kata bini. Tolong orang tua-tua tu. Tolong anak bini-bini orang tu. Anak dara tak tolong dia kuat. Perempuan tu lemah, kita pun jawab. Maka Nabi Musa ni ditonjolkan dengan keperkasaan dia, kekuatan dia. Kuat. Dia boleh angkat seorang diri. Dan ketika tu kata para ulama, dalam keadaan dia berjalan kaki, tinggal dia punya negara dan kampung dia, berjalan kaki nak boleh sampai ke negara Nabi Syuaib, negeri Nabi Syuaib. Dia lari kepada Nabi Musa. Dia lari kepada bapak tiri dia. Apa dia? Ayah dia kejar dia. Ayah dia tak ayah tiri dia lah. Kan anak dia isteri Firaun tu bela Nabi Musa ni. Isteri Firaun nama dia Asia. Asia tu umi dia, umi kepada Nabi Musa. Jadi ayah dia tu ayah tiri dia. Daripada ayah angkat lah. Ayah angkat dia tu dia panggil ayah Ayah kejar dia, nak bunuh anak belaan dia. Main ayah jangan, dia kata lawan dia tak kira, anak angkat aku bunuh. Dia nak kejar Nabi Musa. Nabi Musa lari. Ilham, Allah bagi ilham. Nabi Musa lari ke, tak ingat nama apa, Midian. Midian kata silap negeri Nabi Syuaib. Dan keadaan dia letih dah. Berjalan kaki jauh, bukan naik bah. Naik flight tak ada lagi. Bah pun tak ada. Unta kalau ada. Tapi dia jalan kaki. Berjalan kaki ni sampai negeri Nabi Syuaib tu. Dia tengok, dia duduk berhenti. Nabi Musa ni berhenti, singgah. Berhenti letih. Tengok perempuan. Tengok perempuan tu lah dia nak tolong tu. Keadaan dia letih, dia boleh angkat penutup perigi tu yang berat, kata ulama, yang boleh dia angkat oleh 10 orang gagah perkasa. Dia boleh angkat seorang diri. Tu kuat dia. Tapi kesempurnaan kekuatan ini Nabi kita paling kuat. Tu kena i'tiqad. Nabi kita paling kuat. Nabi kita ni dialah paling kuat. Cantik, dialah paling cantik. Sempurnanya tubuh jasad dia paling sempurna daripada Nabi lain. Cantik walaupun ditonjolkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni ditonjolkan. Cantiknya tak cantik Nabi Yusuf, tetapi cantik Nabi kita lagi. Nabi kita ni cantiknya dia, sehingga mana kita memandang rupa dia, para sahabat Nabi tidak mampu memandang rupa Nabi. Tak boleh tenung. Macam kita pandang matahari, tak boleh pandang tenung lama matahari. Begitu dengan Nabi. Ini antara kehebatan Nabi kita. Dia izzah, dia cantik. Tak cantik macam mana? Jangan cerita Nabi, cerita bapak dia. Bapak dia ni segok. Bapak dia smart, handsome. Bapak Nabi. Mak Nabi kita ni antara wanita tercantik di Mekah. Menjadi kegilaan ramai pemuda-pemuda Mekah waktu tu. Tapi orang tak berani nak masuk Aminah. Cantiknya Aminah. Dan handsome-nya Abdullah ni, apa nama? Abdullah ni. Handsome Abdullah ni menjadi kegilaan seluruh
pemudi-pemudi di negeri Mekah ketika itu. Kata ulama dalam kitab, saya lupa kitab dia, kitab sirah. Kata ulama, mati 100 orang mati fras kecewa apabila berkahwinnya Aminah dengan Abdullah. Frah. Cantik Nabi Yusuf takat potong tangan je, tak mati. Terpotong tangan saja cantik sangat-sangat, tapak terleka. Tengok ni boleh terpotong hiri tangan daripada hiri buah. Cantik, tak mati. Tapi cantiknya Nabi, ayah Nabi, jangan cerita Nabi. Ulama kata tak payah cerita cantik Nabi. Nak gambar kecantikan ayah dia dulu. Ayah dengan ibu dia, apabila berkahwinnya mereka berdua ini, maka 100 pemudi mati dan 100 pemuda mati. Wallahu a'lam lah. Ini digambarkan dalam kitab. Tu tahu cerita ni, kita pernah putus cinta, tak mati. Oh, tak ada mati. Kalau mati teruk, bunga bukan sekutung. Oi. Empuk kita tak ada, dah ada bunga dah, jangan duk buat gatal lebih lah. Nampak semangat Ustaz Faruk ni. Tersebut pula dah. Baik, habis. Duduk kat mana tadi? Masuk kata reti. Masuk mana weh? Semangat weh ni. Baik, ada dua benda kita, tapi kita akan detail ke bulan depan. Sebab usaha kita letak bulan depan. Sebenarnya ni dia nak cerita makna usaha ni. Ada dua benda. Pertama, perbuatan baru, lambun tu. Yang keduanya sifat baru. Apa sifat kita? Tenaga kita kuat. Kekuatan kita, ring kita ni, kuat kita ni, kita panggil tenaga kita, kudrah kita. Maka tenaga kita, kudrah kita, kuat kita, Allah Ta'ala cipta. Perbuatan kita, Allah Ta'ala cipta. Faham mana hak kita? Tak ada. Jadi perasaan ada hak kita. Kita bergerak, Allah cipta. Dan sifat yang ada yang membolehkan kita bergerak ni, Allah cipta. Kalaulah tak ada sifat berkuasa dalam diri kita, tenaga, kalau Allah tak cipta tenaga, menyebabkan kita tak boleh berkuasa, tak boleh bergerak, tak boleh bangkit, tak boleh bercakap letih. Letih, siapa bercakap tadi? Kawan kita sakit, jangan duduk sembah banyak ke dia? Letih. Ni orang sakit duduk sembah banyak. Jangan. Sebab tu ada adab apabila kita ziarah orang sakit, kita ziarah orang sakit, kurangkan bercakap dengan orang sakit. Kerana dia sakit, menambah lagi sakit, dia duk tanya, "Dak kenapa ni sakit berapa hari dah ni? Dan kenapa boleh jadi aksiden ni?" Dia kawan duk sakit. Kalau dia boleh hantam kita, dia hantam, banyak cakap dia tu. Dan dia duk sakit, tanyalah. Boleh jawablah, dia tiga patah jawablah. Dia tak ada tenaga. Allah tarik sifat yang nama dia kudrah. Tenaga tak ada. Apabila tenaga dia tak ada, maka letih. Nak cakap pun tak larat. Nak cakap tak larat. Nafsu habis hilang. Nafsu, bukan nafsu tu, jangan silap faham. Nafsu bercakap, nafsu makan, nafsu nak berjalan, Allah tarik semua. Asalnya Allah tarik tenaga. Itu penting, kuat tenaga, kuat. Tenaga ni Allah bagi sempurna, semua kuat lain. Makan pun semangat, nak berjalan pun kerja nak cari jalan je, tak nampak nak balik. Bini tanya, "Ban, pukul 12 dah ni." "Sejak hari tak habis mengaji. Mengaji habis tak adil lagi," dia kata. Dia semangat lebih, tak berapa nak balik sangat. Kerja nak lepak je. Lepak join kedai mamak lah, sembang dengan orang bujang, duk kawan dengan orang bujang. Itu masalah. Orang bujang tak apa, dia bukan ada bini. Kita dah ada bini, dia kena balik tengok bini. Dia ada tengok orang bujang. Tengok orang bujang bukan ada pahala, tengok bini ada pahala. Tengok bini ada pahala. Tak sentuh lagi, tengok je. Sentuh lain pula. Tok guru saya dia nakal. Nama dia Katu Rizki dia cengih. Tok guru Ajilah Pondok Cenak. Dia mengaji sampai pukul 1 pagi. Mengaji daurah Mutah Hijau. Pukul 1.30 tengah mengatuknya 1.30. Tapi dia jadi nakal, kadang-kadang tak mengatuk. Dia kata rugi ni. Dia kata siapa tak bini. Dia baca-baca kitab celah, dia celah masuk. Rugi siapa tak bini. Dia kata tengok bini tak ada pahala dah. Jangan kata setuh ada pahala pula.
Kalau seorang bini nak pahala banyak, tambah seorang lagi. Dia kerja dia tu je. Tu kerja pahala semua dia. Kita tak nampak ada pahala. Janganlah, jangan duduk tak tengok bini, jangan duduk tak sentuh bini. Kena sentuh bini tiap-tiap hari tak apa. Asyik tak sentuh aja. Tak jadi juga dia kata ustaz pun. Tak apalah, jadi pahala lah. Tak jadi benda lain, jadi pahala. Tak jadi kerja lain. Kerja dah lah tu. Kerja pahala. Kerja dunia tak jadi tak apalah, kerja akhirat ada. Dia kata saya main dengan bini tak kerja lain ustaz, tak masuk api. Tak apa tu, kerja dah lah tu. Kerja akhirat. Masuk api tu belum tentu pahala lagi. Tak ada niat. Baik, settle. Jadi dua benda yang kita kena faham. Pertama, perbuatan kita. Yang kedua, sifat baru. Perbuatan kita Allah buat, sifat kita pun Allah buat. Dua-dua Allah buat. Baik. Apa dia nak cerita? Seperti kita lambun akan suatu benda, maka Allah yang menjadikan gerak tangan kita. Satu. Dan Allah menjadi kudrah pada kita. Ni poin dia. Allah jadi itu bersama-sama dengan gerak tangan kita itu. Allah jadi itu tak ada dulu dan kemudian. Allah jadi sifat kita, tenaga kita, dan Allah jadi perbuatan kita serentak. Tidak ada mana dulu, mana kemudian. Serentak. Dia jadi serentak tenaga yang ada pada kita dengan perbuatan. Kita boleh naik tu. Tenaga kita, kuat kita dengan naik itu, lambun itu serentak. Bersama-sama dengan gerak tangan kita itu. Dan Allah juga yang menjadikan naik ke atas benda. Naik ke atas benda yang kita lambun. Dan Allah juga menjadikan jatuh balik benda itu ke bumi. Hak naik, hak jatuh tu mudah. Tapi hak payah sikitnya perlukan pendetilan, pengajian. Iaitu gerak kita dengan sifat kita, dua-dua Allah cipta. Bukan kita. Kita dah nampak ni, dah aku tolak, naik, gerak. Sekarang aku tak nak buat. Nampak dia. Kan macam Namrud dia nak bunuh orang, dia kata kerja dia. Namrud tu kan, kerja dia. Dia kata dia Tuhan. Mana bukti? Dia kata, aku boleh bunuh dan aku akan biarkan. Dia panggil siapa-siapa, dia punya hulu balang dia tangkap. Aku nak buktikan. Aku, dia kata, berkuasa untuk menghidupkan sesiapa dan mematikan sesiapa. Lalu dia pergi ambil rakyat dia pancung depan orang ramai. Tengok aku boleh mematikan dia. Dia pancung, mati. Dan belah kiri aku biarkan dia hidup. Dia nampak mematikan tu kerja dia. Dia tak nampak kerja perbuatan Allah Ta'ala. Dan contoh kedua, sambung bulan depan. Dan seperti buah yang luruh ke bumi, maka Allah yang menjadikan buah itu lekan daripada tangkainya. Ni tak masuk lagi bab usaha. Dia tak cerita. Sebenarnya tu dah indirect dia cerita usaha. Di sebelah muka surat 14 tu baru dia cerita makna usaha. Usaha yang nisbah kepada kita. Kita berusaha angkat. Kita hanya dinamakan usaha saja angkat, bukan perbuatan kita. Tukar daripada perbuatan tu, tak guna perbuatan, usaha. Kenapa usaha ni? Usaha ni nisbah Allah Ta'ala jadi perbuatan kita dan tenaga kita serentak, nisbah serentak. Allah jadi dan keluarnya dia pada kita. Perbuatan tu kan keluar daripada kita, gerak itu keluar daripada kita. Itu dipanggil usaha kita. Usaha kita tu merujuk apa? Merujuk perbuatan kita ini yang Allah cipta dan tenaga kita Allah cipta serentak dia bergerak. Bergerak kita, tenaga Allah buat. Serentak, tidak ada dulu, tidak kemudian. Maka nisbah itulah dipanggil usaha, tukar nama. Tak panggil perbuatan. Usaha melangkah. Kalau tak melangkah, tak sampai ke surau, kita panggil usaha melangkah. Kenapa tak panggil kena buh usaha melangkah? Tak kata perbuatan kita melangkah. Karena usaha itu merujuk pada kita bergerak. Dia asal dia iradat dulu, decide dulu, tentu dulu. Nak tak melangkah? Ya nak. Apabila nak, dia ada kudrah tak? Ada. Maka apabila dia ada kudrah, terus dia melangkah. Boleh tak? Allah izin. Ya, Allah buat. Tu panggil Allah izin. Allah mencipta perbuatan langkah dia, perbuatan melangkah. Allah cipta. Dan Allah cipta juga kuasa yang ada di diri dia. Dia panggil sifat. Cipta dua tu serentak kata Allah. Tidak ada dulu dan kemudian aku cipta. Maka nisbah tu, nisbah Allah cipta serentak itu dipanggil usaha. Usaha dia melangkah. Sedangkan bukan kita melangkah, usaha. Sebab tu hakikat apabila kita naik makan tasawuf,
Ni asah tauhid. Apabila tasawuf, dia hakikat kepada tauhid, apa dia? Kena memandan. Dah ada info asah dah, kita kena mandan hati kita setiap langkah. Allah, nampak Allah. Nampak Allah Ta'ala ni, perbuatan bukan aku. Tidak ada keakuan sedikit pun pada aku. Anggota Allah buat, ruh Allah buat, gerak pun Allah buat, tenaga dalaman Allah buat. Apa yang aku? Tidak ada sedikit. Apa saja berlaku atas aku, semuanya Allah Ta'ala. Tapi kena ada akidah. Tak ada akidah memang jadi Jabariyah. Wallahu a'lam. Kan kita pernah sebut dulu, ada orang yang sesat, dia skip ilmu akidah. Allahu Akbar, dia kata Tuhan yang solat. Allahu Akbar, Tuhan solat, bukan aku. Aku ni, apa yang ada aku ni, angkat tangan pun Tuhan angkat. Kalau Tuhan tak angkat, mana aku boleh angkat? Tuhan solat. Apabila aku tak solat, jangan salahkan aku. Tuhan tak solat. Dia nak cerita sebenarnya hakikat solat. Hakikat dia ada dua. Syariat, ketika kita solat Allahu Akbar, ada syariat, ada hakikat. Ma'rifah, tiga benda. Tarikat tak payahlah. Ada ma'rifah, syariat dan tarikat. Apa? Hakikat. Syariat dia apa? Syariatnya kita angkat tangan tu. Akidahnya, pada akidahnya ni semua kita yang mengangkat. Zahirnya kita yang mengangkat. Syariatnya taklif pada kita yang kena angkat. Syariat itu ditaklif atas pada kita, undang-undang atas kita, wajib solat. Kita yang angkat zahirnya, tapi hakikatnya perbuatan itu perbuatan Allah. Kena mana? Perbuatan Allah. Kita mana? Hakikat kita yang mana? Syariat apa zahirnya kita yang tarik panah. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala yang beri kena. Tu dia panggil solat ini pun dia ada syariat dan ada hakikat. Kita ni zahir kita, tapi hakikat Allah Ta'ala lah. Zahirnya kita je nak angkat. Allah Ta'ala tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Allah Ta'ala itu setengah orang dia kata apa? Dia kata kekuatan dia lah. Dia tak ada kuat. Kalaulah kekuatan dia boleh, maksud dia tu hak dia. Kekuatan ni hak dia. Dia boleh buat. Kalau dia nak angkat, dia boleh angkat. Dah kata hak dia. Allah Ta'ala tidak ada kaitan. Sebab apa dia tak boleh angkat? Nak angkat ustaz. Kenapa tak angkat? Tak boleh. Ada kata hak kita patut kena buat bagi boleh. Tak tahu saya kenapa dia tak nampak Allah. Kenapa tak bangkit tidur seminggu dah. Tak boleh bangkit ustaz. Kenapa? Lumpuh. Panggil apa pun dah tak boleh bangkit. Lumpuh. Dah nak bangkit kan? Jangan tanya ustaz. Saya kalau nak angkat tangan ni nak lepam je dia tu. Tak boleh angkat. Ada orang tanya kenapa tak bangkit. Dia lumpuh tak boleh bangkit. Nak. Kenapa tak boleh bangkit? Tak boleh. Kenapa? Tak ada sifat. Allah tarik sifat kudrah. Dia perasan dia tapi dia tak nampak sifat Allah tarik. Orang tak kenal Allah dia tak nampak. Dia duduk mencari. Tak tahulah ustaz, heran saya ni. Seminggu dah tak boleh bangkit. Orang doktor kata lumpuh. Dia tak nampak Allah tarik. Sebenarnya lumpuh itu orang panggil asbab. Dia nampak asbab, dia tak nampak Tuhan punya asbab. Tu orang tidak ada ilmu akidah. Kita ni nampak asbab dan kita nampak hakikat Allah Ta'ala tarik sifat. Makna kita faham bahawa Allah menjadikan sifat kita. Sebab tu apabila Allah tarik sifat dan takluk pun tidak ada. Menyebabkan perbuatan pun Allah Ta'ala tak cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.